Barisan Nasional BN sebentar tadi melancarkan gelombang biru BN di Zon 3 melibatkan Kimanis, Papa Buford serta Sipitang di Sabah. Selain memastikan kesediaan jentera BN menjelang PRU ke-15, beberapa cadangan turut dikemukakan oleh pucuk pimpinan BN termasuk mencadangkan agar pelantikan 3 Timbalan Perdana Menteri dimasukkan dalam manifesto BN Sabah. Dan untuk mengetahui perkembangan lanjutnya, kita bersama Hasimi Muhammad yang sudah berkampung di Sabah sejak 2-3 hari yang lalu. Hasimi, apa ceritanya? Sudah tentu panas di Sabah pada ketika ini, Hasimi. Baik, terima kasih Jasmine di studio. Sebelum kita menyentuh kepada apa yang diperkatakan oleh Jasmine sebentar tadi, turut merasmikan gelombang biru BN di Zon 3 sebentar tadi adalah Presiden UMNO dan juga Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana Jasmine katakan BN telah pun mengesyorkan agar Barisan Nasional Sabah masukkan dalam manifesto mereka cadangan untuk melantik 3 timbalan Perdana Menteri, yang mana ini merupakan pendekatan baru yang telah pun dikemukakan oleh Barisan Nasional itu sendiri, dan menurut pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bahawa 3 wakil tersebut yang akan mengisi jawatan TPN perlu dilantik dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung jika BN mendominasi kemenangan pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 ini. Dan kata Ahmad Zahid Hamidi, cadangan ini perlu dikemukakan oleh Barisan Nasional Sabah kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk dipertimbangkan. Dan dalam ucapan beliau sebelum sidang media berlangsung, beliau turut mengambil contoh negara jiran yang telah pun melantik 6 timbalan Perdana Menteri. Jadi beliau menyifatkan perkara ini tidak mustahil untuk dilaksanakan di Malaysia sekiranya BN mendominasi kemenangan pada PRU 15 ini. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh pengerusi BN itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Manifesto BN Sabah dapat mencadangkan kepada Perdana Menteri jika kita dominan untuk membentuk kerajaan di Putrajaya agar ada jawatan seorang timbalan Perdana Menteri yang datang daripada Sabah. Begitu juga untuk Sarawak, mungkin mereka juga akan meminta jawatan seorang timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak dan seorang lagi daripada Semenanjung. Ini adalah merupakan satu pendekatan baru yang dicadangkan oleh Barisan Nasional agar BN Sabah, agar GPS di Sarawak, agar BN di Semenanjung nanti dapat memasukkan sebagai manifesto. Baik, itu pertama yang disyorkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ada juga cadangan kedua yang turut disyorkan daripada Kerajaan Barisan Nasional di Sabah ini, meminta kepada Kerajaan Persekutuan agar segala peruntukan yang sebelum ini disalurkan melalui kementerian disalurkan terus kepada kerajaan negeri melalui agensi dan juga jabatan untuk memudahkan kerajaan negeri Sabah ini melaksanakan peruntukan tersebut. Itu cadangan kedua yang turut dikemukakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Namun kita melihat kepada syur pertama, iaitu memasukkan ke dalam manifesto BN Sabah 3 jawatan TPM dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Kita mendapatkan reaksi daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga hadir berhubung cadangan tersebut, dan juga telah pun diberikan jaminan oleh Perdana Menteri jika BN menang pada PRU 15 ini pastinya dengan keadaan yang lebih stabil, iaitu kemenangan yang stabil, yang kukuh, maka segala manifesto yang dibawa oleh BN ini bukan satu pembohongan, ia akan dilaksanakan. Kita dengarkan reaksi yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. BN setuju ke BN tak pernah berbohong dari segi manifesto. Itu penting. Jadi oleh kerana ini merupakan manifesto BN, maka wajib kita akan laksanakan apa yang ditulis di dalam, yang dijanjikan dalam manifesto kita. Dan timbalan Perdana Menteri daripada Sabah dan juga Nanti kita bikin
Ada beberapa perkara lagi juga yang turut disentuh oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pertama, ini adalah berkaitan dengan kerjasama BN dan GRS yang mana ditekankan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa kerjasama GRS dan BN ini adalah untuk memastikan kemenangan kedua-duanya pada PRU 15 ini, dan dikatakan dalam ucapan agar solidariti antara kerjasama BN dan GRS ini perlu diperkukuhkan kerana menurut Perdana Menteri tiada guna jika bertanding di banyak kerusi tapi pada akhirnya akan menyebabkan kekalahan. Itu antara perkara lain yang akan kita bawakan di Astro Awani berhubung dengan perkara tersebut. Selain itu juga turut ditekankan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kita dapatkan respon mengenai kenyataan beliau sebelum ini berhubung dengan BN akan bertanding di 191 kerusi di seluruh negara kecuali di Sarawak. Jadi ada timbul persoalan bahawa kemungkinan akan berlaku pertembungan dengan jumlah kerusi tersebut, termasuk juga GRS dengan BN di Sabah. Ini kita dapatkan respon tersebut daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Diberikan jaminan sama juga dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ditekankan bahawa tak akan berlaku pertembungan antara GRS dan BN. Dikatakan kalau kerusi tersebut ditandingi oleh BN maka GRS akan memberi laluan. Begitulah juga sebaliknya. Itu perkara-perkara yang kita akan bawakan di Astro Awani dalam buletin seterusnya, Jasmine. Hasimi, itu antara yang perlu diberi fokus. Sehingga hari ini kita tidak tahu bagaimana kerjasama di antara GRS dan BN itu akan berlaku. Apapun kita hanya menunggukan pada hari penamaan calon nanti bagaimana percaturan di antara kedua-dua gabungan ini. Namun Hasimi, sebelum saya lepaskan Hasimi, saya nak bertanyakan apa lagi agaknya program selepas ini. Pada ketika ini baru saja jam 4. Yang penting hari ini hari cuti, jadi ramai yang mempunyai program-program dan sebagainya di Sabah. Hasimi. Sudah tentu, Jasmine, kalau ikutkan kebiasaan seperti mana kita tekankan bahawa hari hujung minggu ini akan digunakan oleh pemimpin-pemimpin kanan khususnya di Semenanjung untuk hadir ke negeri-negeri termasuk juga di Sabah. Selain kita melihat kepada tumpuan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi ke Sabah, kita akan melihat kepada juga hari ini kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam beberapa siri jelajah yang telah pun bermula sejak pagi tadi di Tawau, Sandakan, dan akan teruskan pada malam ini siri jelajah di Kota Kinabalu. Kita juga akan membuat liputan langsung mengenai siri jelajah itu, apa intipati penekanan yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam siri jelajah beliau pada kali ini. Semuanya, Jasmine, kita akan rangkumkan pada malam ini di Astro Awani dan astroawan.com. Jasmine.